pada awal abad ke-20 berlaku perkembangan Islam yang baik dan dibantu oleh golongan ulama. Jangan melakukan sebarang. Dengan ramainya ulama yang ada dan jati diri masyarakat ini mendapat kesan daripada peranan yang dimainkan oleh ulama-ulama ini tadi. Pertempatan pertama koloni Inggeris di wilayah ini mencetuskan pelbagai siri konflik dan kebangkitan yang berlangsung selama satu abad kewujudannya. Bangsa berpadu. Georgetown antara tapak warisan dunia yang diiktiraf UNESCO sejak tahun 2008. Ia merupakan bandaraya tertua di Malaysia selepas Melaka. Peranan dan kepentingan Georgetown sebagai pusat pentadbiran British ditandai dengan padang kota lama. Serta deretan binaan monumen kolonial dari kurun silam, ia merakam sejarah Pulau Mutiara ini. Monumen-monumen bersejarah simbol penjajahan dari kurun ke-18 ini mengimbau detik-detik awal mereka bertapak di pulau ini. Menara jam ini didirikan pada tahun 1897 sempena memperingati Jubli Intan Pemerintahan Ratu Victoria. Ia antara 1,160 struktur moden warisan era penjajah yang kekal terpelihara. Bendera Union Jack pernah berkibar megah di Fort Cornwallis ini yang digelar sebagai Kota Keamanan. Dan Francis Light menamakannya sebagai Fort Cornwallis mengambil nama Governor Jeneral India ketika itu iaitu Charles S. Cornwallis. Sesuatu yang menyedihkan bila mana penguasaan Inggeris di sini bermaksud bermulalah penguasaan British di tanah Melayu. Pada tahun 2018 lalu, arkeologis menemukan beberapa laras meriam yang tertera jata King George III dari Britain. Ia memberi petunjuk sejarah yang penting. Kita sedia maklum bahawa dalam fort memang banyak meriam dan fort sebagai salah satu kubu pertahanan memang tak lengkaplah kalau tanpa meriam. Sebagaimana yang kita lihat dalam rekod, ada dikatakan lebih daripada 100 lebih meriam. Kebanyakannya dibuat di India, di Madras ataupun di Bombay dan kemudian dibawa ke sini. Tetapi tidak dinafikan bahawa memang kesemuanya memang adalah milik kerajaan British lah, dengan logo jata seperti George, Rex, King George. Simbol GR atau George Rex pada badan meriam merujuk kepada King George III. Ia memerintah dari tahun 1760 sehingga 1820. Ia mengesahkan usia artifak ini ialah sekitar 200 tahun. Penemuan meriam-meriam ini menggambarkan persediaan syarikat Hindia Timur Inggeris untuk mempertahankan stesen perdagangan mereka di laluan strategik Selat Melaka ini. Sebagai salah satu kota yang dibina bagi melindungi kepentingan British di East of Bengal ataupun di bahagian timur Teluk Bengal, dia memang tidak boleh dinafikan bahawa British mengambil langkah defensif. Tetapi memang daripada sejarah kita tahu bahawa kota ini tidak pernah terlibat dalam sebarang pertempuran. Pembinaannya lebih bersifat kepada menjaga perdagangan British dan juga menjadi pusat Georgetown. Perkembangan bandar Georgetown itu sendiri bermula daripada kota ini. Secara fizikalnya kota ini memang tidak dapat pun menampung menghadapi sebarang peperangan yang besar lah dalam skala besar. Maka untuk memenuhi sifat kota pertahanan, maka meriam-meriam itu diletakkan sebagai langkah pencegahan atau langkah berjaga-jaga.
Saiful, jadi apakah kepentingan terhadap penemuan meriam ini? Meriam ini dijumpai di bahagian barat Fort Cornwallis. Telah dijumpai tertanam sebanyak 2 biji meriam, 2 laras meriam. Ini merupakan salah satu artifak yang pentinglah kepada Fort Cornwallis, dan ianya agak berada dalam keadaan yang baik, dan kita telah pun menjalankan konservasi ke atas meriam ini dan menjadi salah satu artifak yang akan dipamerkan di sini. Melihat kepada struktur meriam ini nampak utuh dan berbanding dengan di belakang memang nampak agak lama dan tidak utuh seperti ini. Jadi apa yang menyebabkan ia mampu terpelihara? Salah satu isu utama bagi meriam-meriam di Fort Cornwallis adalah kandungan garam ataupun salt content di dalam meriam. Jadi isu utama ialah apabila kita menemui meriam ini, maka kita harus keluarkan kandungan garam-garam atau dipanggil sebagai proses desalinisasi. Francis Light merupakan bekas pegawai tentera laut British yang kemudiannya mewakili syarikat Hindia Timur Inggeris dalam urusan perniagaan di seluruh kepulauan Melayu Nusantara. Syarikat Hindia Timur Inggeris diasaskan pada tahun 1600, merupakan organisasi perniagaan yang menjana keuntungan kepada kerajaan British melalui aktiviti perniagaan serta penjajahan di rantau timur jauh. Pada awalnya, syarikat Hindia Timur Inggeris mendapat restu Sultan Kedah untuk menduduki Pulau Pinang. Ia dengan kepercayaan bahawa mereka akan memberi bantuan ketenteraan kepada Kedah sekiranya berlaku serangan sial. Apabila Francis Light membina pelabuhan baru di Tanjung Penaga atau Pulau Pinang, ia menyaksikan kesan buruk kepada pelabuhan yang terdapat di Kuala Kedah. Justru Sultan Abdullah Mukarram Shah telah membangunkan pelabuhan baru di Kuala Perai untuk menyaingi pelabuhan di Tanjung Penaga. Sejarah membuktikan Francis Light tidak bersikap jujur dengan Sultan Kedah berkenaan urus niaga pajakan Pulau Pinang. Dalam bulan Jun 1788, setelah didesak oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah, Francis Light mengaku bahawa syarikat Hindia Timur Inggeris enggan memberikan bantuan ketenteraan kepada Kedah. Sehubungan itu, dengan tegas Sultan menuntut Pulau Pinang dikembalikan kepada Kedah. Sebenarnya, Francis Light berada di Pulau Pinang ini secara tidak rasmi kerana mengikut syaratnya, mereka boleh berada di sini jika memberi bantuan kepada Kedah dalam bentuk ketenteraan untuk menentang Siam. Namun, itu sama sekali bercanggah dengan kelulusan daripada syarikat Hindia Timur Inggeris yang berpenggalan di India yang menolak permintaan Sultan Kedah ketika itu kerana ada kepentingan yang lain, iaitu untuk menjaga kepentingan ekonomi dengan Siam yang pasti membawa manfaat kepada mereka. Mengalir sejauh 21 km dari hulunya di negeri Kedah, Sungai Perai merupakan sungai utama di seberang Perai, Pulau Pinang. Hari ini, ia memisahkan Butterworth dan Perai. 2 kurun lalu, mulai tahun 1800, sungai ini adalah garis sempadan asal memisahkan Kedah dengan daerah baru Pulau Pinang yang dikenali sebagai Province Wesley. Setelah tanah Kedah itu diserahkan kepada pentadbiran British. Berikutan serangan armada Inggeris di Kuala Perai, Kedah menandatangani perjanjian 1791 bersetuju untuk membenarkan syarikat Hindia Timur Inggeris menduduki Pulau Pinang dengan ganjaran $6,000 Spanyol setiap tahun kepada Sultan Kedah. Ia diikuti kemudiannya dengan perjanjian Inggeris Kedah 1800. Garis sempadan seberang Perai diubah ke Sungai Muda apabila sekali lagi tanah milik Kedah diserahkan kepada pihak British. Pulau Pinang dan seberang Perai asalnya milik Kesultanan Kedah. Akibat perjanjian dan peperangan yang merugikan, Sultan Kedah kehilangan Pulau Pinang dan kemudiannya seberang Perai. Syarikat Hindia Timur Inggeris menjadikan seberang Perai ini sebagai zon penampak daripada serangan pihak musuh ataupun pihak luar terhadap Pulau Pinang. Seberang Perai memang terkenal kawasan yang sangat subur, membekalkan makanan yang cukup untuk penduduk di Pulau Pinang. Justru, ia menghapuskan keberuntungan pihak Inggeris terhadap Kedah Darul Aman. Lantaran percaya janji pihak British yang mereka akan mempertahankan
perairan Kedah daripada serangan pihak musuh. Maka pada tahun 1800, Sultan Kedah bersetuju menerima ganjaran $10,000 Sepanyol daripada syarikat Hindia Timur Inggeris. Ia sebagai bayaran pajakan bersyarat Pulau Pinang dan seberang perai. Dua dekad kemudian, pada tahun 1821, Kedah diserang dan ditakluki oleh Siam. Memungkiri janjinya, pihak British tidak memberikan sebarang bantuan ketenteraan seperti yang dijanjikan. Lebih malang buat Kedah, melalui perjanjian Berney 1826, Siam mengiktiraf kedudukan British di Pulau Pinang dan seberang perai. Malah pemerintah Siam menyerahkan lebih banyak tanah Kedah kepada pentadbiran British di Pulau Pinang. Antara tahun 1832 dan 1874, garis sempadan seberang perai semakin melebar dengan penambahan beberapa daerah baru yang menambahkan keluasan Pulau Pinang. Sungai Muda merupakan antara garis sempadan yang memisahkan seberang perai dari negeri Kedah. Jambatan ini menyambungkan dua negeri yang dipisahkan. Sekalipun terbiar dan disia-siakan, jambatan kereta api berentangi Sungai Muda ini masih utuh, menghubungkan dua daerah yang berkongsi sejarah. Jambatan lama kereta api Pinang Tunggal ini terbiar usang sejak jambatan kereta api baru dengan laluan berkembar siap dibina. Di Kampung Ekor Kucing, 10 minit dari jambatan kereta api lama Pinang Tunggal, terletak batu terat ataupun batu sempadan Kedah Pulau Pinang yang ditandai sejak tahun 1869. Batu terat atau batu sempadan ini diletak di beberapa lokasi dalam jarak 1.6 km setiap satu bagi menandakan garis sempadan Pulau Pinang dengan Kedah. Namun demikian, hanya beberapa batu terat sahaja yang dapat dikesan. Salah satunya di Kampung Ekor Kucing ini. Inilah batu terat yang terdapat di kawasan Pinang Tunggal yang menjadi garis sempadan pemisah antara wilayah yang dijajah oleh Siam dan British and Siamese Boundary. Dan ada tulisan Jawi yang menyebut bahawa ini perenggan Company dan Siam. Company ini merujuk pada British. Dan sebenarnya ketika Siam menyerang Kedah 1841 hingga 1842, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II kehilangan tahtanya. Dan apabila baginda kembali bertahta, Kedah semakin mengecil dengan adanya kerajaan kecil yang terpisah pada 4 bahagian. Dan ini tanda bahawa Kedah semakin kehilangan jajahannya. Dan batu ini sebagai tanda pemisahan yang berlaku. Batu terat ini kekal menjadi simbol kebijakan British mengaut keuntungan, memanipulasi kelemahan bangsa yang terjajah. Merujuk kronologi sejarah, ia bermula dengan kebimbangan Sultan Kedah. Negerinya akan diserang Siam. Justru, Pulau Pinang dipajak kepada syarikat Hindia Timur Inggeris dengan kepercayaan bahawa mereka akan memberi bantuan ketenteraan yang kemudiannya dimungkiri. Maka, Sultan Abdullah Mukarram Shah bersedia untuk menyerang kedudukan British di Pulau Pinang. Persiapan perang diatur di Kuala Perai ini. Di hadapan saya lah muara Sungai Perai yang pernah terbinanya pelabuhan yang dibangunkan oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah. Dan di belakang saya ialah pelabuhan Tanjung Penaga yang dibangunkan oleh Francis Light bersama syarikat Hindia Timur Inggeris. Di sana juga ada Fort Cornwallis sebagai kubu pertahanan bagi pihak Inggeris. Dan Sultan Abdullah juga telah membina kubu pertahanannya untuk melancarkan serangan kepada pihak Inggeris yang telah mungkir janji akibat tidak pertahankan Kedah daripada serangan Siam ketika itu. Kata dua Sultan Abdullah Mukarram Shah kepada Francis Light
bertukar menjadi pengisytiharan perang di pihak Kedah. Selain menguatkan kubu pertahanan di Kuala Perai, baginda mula menghimpunkan angkatan lautnya yang tiba dari Aceh, Perak, Patani, Johor, Brunei serta Ilanun dari Mindanao, bersiap-siap untuk menyerang dan mengusir syarikat Hindia Timur Inggeris dari Pulau Pinang. Baginda tidak menyangka Francis Light akan mengarahkan Kapten Andrew Glass menyerang Kuala Perai secara mengejut pada pagi 12 April 1791. Kira-kira jam 4 pagi, Kuala Perai dikejutkan dengan letusan meriam dari 4 buah kapal perang British. 3 kompani askar Sepoy telah mendarat menyerang kubu pertahanan Kedah. Kuala Krai menyaksikan pertempuran sengit selama 4 hari. Kelebihan senjata moden dan anggota terlatih akhirnya berjaya menewaskan tentera Kedah. Sultan Abdullah Mukarram Shah terpaksa mengakui kekalahan dan berdamai melalui perjanjian yang ditandatangani pada 1 Mei 1791. Fort Cornwallis ini menjadi saksi penyelesaian antara pihak Kedah dan syarikat Hindia Timur Inggeris yang berpenggalan di sini. Persetujuan yang dicapai mengesahkan pendudukan pentadbiran British di Pulau Pinang. Seberang Perai dianugerahi tanah yang subur dengan tanam-tanaman, bahkan diberkati sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Semasa era pentadbiran British, alim ulama lepasan Mekah dan Mesir membuka pondok dan madrasah di seberang Perai yang bebas daripada kongkongan pemerintah, sehingga menarik kehadiran ribuan pelajar dari seluruh pelosok tanah Melayu. Madrasah Al-Masriyah Bukit Mentajam antara institusi pendidikan Islam terawal dibangunkan di seberang Perai. Ia diasaskan pada tahun 1906 oleh seorang ulama terkenal, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Al-Masri. Madrasah Al-Qaryah Al-Islamiyah yang terletak di Pokok Sedang Kepala Batas juga berkembang bersama sistem madrasah. Al-Qaryah diasaskan pada tahun 1933 oleh Tuan Husin Kedah Al-Banjari, iaitu Haji Husin bin Haji Muhammad Nasir. Beliau ialah ulama Kedah dari keturunan Syekh Muhammad Al-Syad Al-Banjari, ulama Nusantara yang terkenal. Seperti Haji Muhammad Saleh Al-Masri, Tuan Husin telah meninggalkan sumbangan yang sangat besar dalam sejarah pendidikan dan pembangunan masyarakat Melayu di seberang Perai. Sama seperti di Kedah Darul Aman, Pulau Pinang menyaksikan kebangkitan dan juga pertambahan sekolah-sekolah pondok, sekolah agama rakyat dan madrasah yang dibina oleh alim ulama yang pulang dari Timur Tengah. Dan setelah dipisahkan oleh sepadan negeri, Pulau Pinang terutamanya di seberang Perai menyaksikan pembinaan yang cukup mantap dari segi sekolah agama. Ia menjadi satu wilayah yang cukup aman dan juga makmur, memanggil alim ulama untuk datang memimpin umat. Di Kepala Batas ini dapat disaksikan pembinaan Masjid Abdullah Fahim yang memberikan nama seorang tokoh ulama yang cukup masyhur pada kurun ke-20, iaitu Syekh Abdullah Fahim, dan masjid ini kekal makmur sehinggalah ke hari ini. Membesar dan mendapat pendidikan di Mekah, Syekh Abdullah Fahim mahir dalam pelbagai bidang ilmu Islam seperti fiqh, akidah, Al-Quran dan hadis serta ilmu falak. Pada awal kurun ke-20, seberang Perai muncul sebagai pusat pendidikan Islam yang penting di utara tanah Melayu. Salah sebuah madrasah yang terkenal di Kepala Batas Pulau Pinang ini ialah Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah ini. Bersebelahan dengan Masjid Al-Jami'ul Badawi yang terdapat di Kepala Batas ini ialah Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah yang diasaskan oleh Syekh Abdullah Fahim yang sebelum itu pernah menjadi seorang guru di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Jadi penduduk pengajiannya kemudiannya menjadi madrasah yang berkembang maju, moden seiring dengan arus perubahan zaman yang begitu bermakna untuk umat. Kembali ke tanah Melayu pada tahun 1916, Syekh Abdullah Fahim aktif menyumbangkan ilmu pengetahuan Islam di Kedah, Perak dan Pulau Pinang. Syekh Abdullah Fahim yang mahir dalam ilmu falak meninggal dunia pada tahun 1961. Beliau disemadikan bersebelahan Masjid Jami'ul Badawi ini, berhampiran binaan madrasahnya yang cukup bersejarah. Hari ini, legasi keilmuannya tetap subur bersama Madrasah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah. Maulaya salli wa sallim daiman
أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي